Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi yang menjadi syaratnya mana? Nawaitu sawma. Nawaitu sawma an Ramadan. Gitu. Ataupun nawaitu sawma Ramadan, cukup dah. Jadi itu syarat. Yang lain tu sunat belaka. Esok hari fardu ada sunat. Tahun ini lillahi ta'ala pun sunat juga. Okey. Dan bacaan tu macam ni lah. Saumi syahri Ramadhani hadhihi. Ni diidhafatkan. Ramadhani hadhihi. Kalau sebab wajah yang betulnya ialah dengan mengkasrahkan Ramadhani. Walaupun sebab dia idhafat ni, dia mamnu' minas sarfi ni, tapi kerana dia idhafat kepada hadhihi itu, maka dibaris kasrah. Okey, harus bagi orang yang mengerjakan puasa sunat untuk berniat pada siang harinya. Kalau orang puasa sunat, boleh dia niat siang. Dengan syarat diniatkan sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur. Dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa selepas terbit fajar. Orang kalau puasa sunat, waktu untuk niatnya ada lagi. Boleh untuk niat sebelum daripada zuhur dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okay. Ada sedikit catatan. Niat sebulan Ramadan. Sebahagian ulama' mutaakhirin, ulama' yang terkemudian di kalangan ulama' Syafi'iyah, menyarankan kita agar berniat puasa sebulan Ramadan pada awal malam Ramadan atau malam-malam selepasnya sebagai bertaklid kepada mazhab Maliki. Hal ini agar puasanya tetap sah dan jika dia tidak terlupa niat pada malam-malam tertentu. Jadi kita juga disuruh dan disarankan untuk kita niatkan berdasarkan mazhab Maliki pada awal Ramadan, ataupun kalau tak teringat lepas pada malam-malam lepas tu pun boleh. Saja aku puasa sebulan-bulan Ramadan. Saja aku puasa hari-hari yang Ramadan yang mendatang. Itu kalaulah andai kata kita terlupa niat pada mana-mana malam, maka kita boleh bertaklid dan puasa kita sah di sisi mazhab Maliki. Jika perempuan datang haid atau nifas pada pertengahan Ramadan, maka niat puasa sebulan Ramadan itu dikira batal lah. Andai kata dia berpuasa sebulan-bulan Ramadan daripada 1 sampai ke 20. Tiba-tiba haid, mari 25 dah berhenti haid sampai ke 30. Maka dalam tempoh yang putus haid tadi, bila dia nak start balik, niat puasa berturut-turut tu batal dah, dia kena niat semula. Saja aku berpuasa pada hari-hari Ramadan yang datang kerana Allah Ta'ala. Ni yang akan putus di sini ni. Kalau datang haid atau nifas pada pertengahan Ramadan, niat puasa sebulan tu putus. Jadi dia kena niat tiap-tiap malam atau dia perbaharukan balik niat sebulan Ramadan, baki Ramadan selepas daripada suci. Begitu juga individu yang terputus puasanya kerana sakit, musafir, gila dan pengsan. Mereka perlu memperbaharui semula niat sebulan Ramadan tu. Ini atas kalau kita nak ikut pandangan mazhab Maliki. Okey, selesai. Haid, nifas, makan, minum, jimat dan sebagainya yang berlaku selepas niat malam hari tidak membatalkan niat puasa. Tidak membatalkan niat puasa. Macam mana tu? Kita dah niat. Katakanlah kita dah niat macam mana? Kita niat pada waktu malam. Niat pada waktu malam. Tiba-tiba lepas kita niat tu kita buat minum ke makan ke atau datang nifas kejap bagi perempuan. Kemudian dia bersih balik. Adakah niat itu terbatal? Jawapannya niat tidak terbatal. Niat tidak batal. Niat yang telah dibuat pada waktu malam tidak terbatal dengan sebab kita makan dan minum atau datang haid darah ketika selepas tu ke, tidak terbatal niat tersebut. Namun membatalkan niat, yang membatalkan niat ialah murtad dan berniat membatalkan niat puasa pada malam hari. Ini dipanggil al-i'rad anis siyam ni. Contoh orang tu dia nak niat puasa esok hari, tiba-tiba dia kata tak nak puasa lah esok hari. Itu dia palingkan niat tu. Itu jadi niat tu batal lah. Adapun dengan melakukan perkara-perkara tadi, dia tidak batal. Okey.
Menurut pandangan yang muktamad, sah niat puasa wajib jika seorang itu bangun untuk bersahur dan terlintas tujuan puasa. Sebagaimana yang dinyatakan syarak dengan terdapat qasad dan ta'yin. Okey, masalah dia bangun bersahur. Adakah sahur itu dikira niat? Sahur semata-mata tak dikira niat. Dia kena sahur dan ada terlintas tujuan puasa. Kena ada campur niat dalam makan sahur tu. Sekadar bangun untuk makan tu bukan niat. Niat tu mesti dilakukan dalam hati juga. Jadi kalau sahur disertakan dengan niat untuk esok hari, untuk puasa Ramadan dan seumpamanya, maka boleh dikira dan sah niatnya. Adapun puasa-puasa sunat yang khusus seperti puasa sunat Arafah, Ashura dan seumpamanya, maka hendaklah ditentukan di ta'yin niat bagi mendapatkan pahala khusus puasa tersebut. Ini di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami dia kata nak dapat pahala khusus puasa yang tertentu ni, maka kenalah niat. Kena niat khusus lah. Kalau tidak maknanya tak dapat lah, terutamanya kalau digabungkan dengan puasa qada. Okey. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal dengan niat qada, boleh ke tak boleh? Jika digabungkan niat puasa qada dan puasa sunat, contohnya dengan puasa sunat Syawal, maka sah puasa qadanya dan gugur tuntutan puasa sunat Syawal ke atasnya. Maknanya apa? Makna boleh gabung niat. Kita nak puasa qada puasa. Kita tinggal puasa bulan puasa kerana haid, kita nak qada pada bulan Syawal. Kita boleh gabungkan niat, saja aku puasa qada Ramadan dan sunat Syawal. Boleh. Dan gugur tuntutan sunat puasa. Walaupun demikian, dia dianggap tidak mendapat pahala penuh. Tapi pahala penuh tu tak samalah dengan orang yang asingkan. Asingkan puasa qada dengan puasa sunat Syawal. Kalau asingkan tu dapat pahala yang lagi besar lah, pahala penuh. Cumanya kalau dia gabungkan, boleh ke tidak? Boleh, dan gugur tuntutan puasa, makna dia telah dikira melakukan puasa sunat Syawal. Dengan syarat dia lintahkan niat lah di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Jelas Ada nak tanya tak berkaitan puasa 6 ke ataupun gabung niat ni? Sebelum masuk yang kedua ni. Ada soalan Ustaz? Belum? Setakat ni belum ada Ustaz. Belum ada soalan ni? Okey. Kalau ada boleh terus tanyalah. Siapa-siapa ikhwah sekalian, asatidah sekalian boleh terus tanya kalau ada soalan. Okey. Seterusnya, yang kedua Ustaz, daripada rukun. Ustaz, kalau terlintas niat membatalkan puasa pada siang hari, maksudnya sudah masuk puasa, maksud terlintas niat membatalkan puasa, adakah itu sahaja sudah cukup untuk membatalkan puasa? Ataupun tidak, perlu dia batalkan betul-betul baru batal? Niat batalkan puasa ketika sedang berpuasa tidak jadi batal. Niat membatalkan puasa ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Sebab tidak ada perkara yang membatalkan puasa ialah niat batalkan puasa. Itu satu. Yang kedua, kerana puasa ini termasuk daripada amalan yang berbentuk turuk. Turuk ni mana? Amalan meninggalkan. Turuk, jamak pada tarkun. Fu'ul. Jadi puasa ni bentuk amalan yang tinggal. Tinggal makan, tinggal minum, tinggal jimat, tinggal masukkan sesuatu dalam rongga. Jadi dia tidak akan batal kecuali dengan buat perbuatan yang batal. Adapun niat nak batal puasa pada siang hari tengah kita puasa tidak jadi batal. Tidak jadi batal sehinggalah kita buat benda yang jadi batal tu. Kita makan, kita minum. Lain kalau kita niat tak nak puasa pada malam hari. Tu niat tu batal. Malam hari kita awal malam kita niat nak puasa esok hari. Esok nak puasa hari Isnin lah. Nak puasa hari Isnin. Ataupun esok nak puasa qada lah, kita nak puasa qada. Jadi tiba-tiba
Kita pun tengah malam, malas puasa esok hari. Kita telah batalkan niat kita nak puasa qada esok hari, maka esok tak boleh lah. Tak boleh puasa. Dia kena baharui balik niat tu. Pada waktu malam ni pada waktu malam. Sebab kita telah membatalkan niat tu. Kalau dalam ketika puasa, niat nak batal tak jadi. Tidak menyebabkan puasa itu jadi batal. Boleh? Okey. Yang seterusnya, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rukun kedua ialah jangan buat benda yang jadi batal puasa. Hendaklah menahan diri bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jika seseorang itu melakukan perkara tersebut dengan sengaja, dengan kehendak, ini dia punya qaid dia. Sengaja, dengan kehendak, tanpa lupa, tanpa paksaan dan tahu pengharaman, maka ketika itu puasanya dikira batal. Dia sengaja makan. Dia nak makan. Dia tak ada lupa dia makan, dia bahawa dia puasa tu. Dia bukan kena paksa makan. Dia tahu bahawa makan tu membatalkan puasa. Maka orang itu dikira puasanya batal. Faham daripada situ lawannya. Ini lawan kepada syarat tadilah. Adapun jika makan atau jima' dalam keadaan terlupa, atau dipaksa, atau jahil bahawa jima' itu membatalkan puasa, dalam keadaan jahil. Biasanya masalah kalau makan minum ni orang tak jahil biasanya. Benda selain pada makan minum lah, jima' dan seumpamanya, dia tak tahu bahawa jima' itu membatalkan puasa kerana baru memeluk Islam, maka tidak batal puasanya. Orang ini puasanya tidak batal. Okey, boleh? Okey. Jadi yang kedua tu perkara-perkara menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Masuklah kepada isu atau masalah yang paling penting, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sini perbincangan yang paling panjang dan paling penting pada masalah puasa ni. Kita nak kenal dan nak tahu perkara yang membatalkan puasa. Sebab bentuk-bentuk ibadat puasa ni dia bukan jenis buat, jenis tinggal. Jadi kena tahu benda yang tak boleh buat lah. Kena tahu benda yang tak boleh buat. Okey, apa yang tak boleh buatnya? Pertama, perkara yang membatalkan puasa ada 6. Pertama, makan dan minum. Jelas. Walaupun sedikit seperti biji-bijian. Sebiji ataupun sebiji lenga. Lenga ni sim-sim. Apa dia? Dia punya bijan. Sebiji bijan sekalipun. Ataupun lebih kecil pada bijan. Atau cairan gula dan makanan yang terlekat di celah gigi. Kita telan. Jadi batal puasa. Dengan syarat tadi dengan syarat atas tadi kita sengaja, kita ada nak, kita tak lupa, kita tak dipaksa, kita tahu haram, maka hukumnya batal. Yang kedua, jima'. Walaupun tidak keluar mani, bersetubuh. Erti jima' ialah memasukkan hansyafah kepala zakar dalam faraj, kubur atau dubur manusia atau selain manusia. Sama ada yang masih bersambung ataupun terputus. Tak kira, umum. Maka kalau berlaku persetubuhan, walaupun tidak keluar mani sekalipun, sekejap ke dan seumpamanya, hukumnya batal puasa. Ketiga, keluar mani dengan sebab bersentuh. Keluar mani dengan sebab bersentuhan. Bersentuhan ni makna sentuh kulit dengan kulit. Jika puasa dikira terbatal jika keluar mani dengan sebab sentuhan yang bersyahwat pada tabiat. Sentuhan yang bersyahwat pada tabiat fitrah yang normal. Tanpa berlapik. Yang keduanya tanpa berlapik. Seperti bercium, bersentuh-sentuhan betih dan berpelukan. Ini dia punya qaid dia. Jadi, kalau perbuatan tersebut dengan ada berlapik, contohnya, dia sentuh dengan berlapik, maka tak batal puasa, walaupun keluar mani. Tapi benda tu jarang lah kita kata kan. Jarang lah, katakanlah berlapik. Ataupun sentuh pada benda yang pada fitrah tidak bersyahwat. Dia sentuh rambut. Tiba-tiba sentuh rambut keluar mani. Hebat yang rambut tu. Sentuh rambut je keluar mani. Batal tak puasa? Jawapannya tak batal puasa. Dia kena bersentuh
Sentuhan yang mana menyentuh tu membatalkan wuduk pada fitrah yang biasa. Okey. Contoh sentuh mahram. Dia sentuh mahram dia. Tiba-tiba keluar mani. Wah, itu juga tidak batal puasa. Adapun jika keluar mani dengan berfikir atau melihat dengan syahwat, maka tidak batal puasa. Kalau keluar mani dengan tidak bersentuhan. Ada dengan melihat ke, dengan apa, tiba-tiba keluar mani atau walaupun dengan nafsu sekalipun, itu tidak menyebabkan batal puasa. Namun jika seseorang itu tahu bahawa jika dia melihat atau berfikir akan menyebabkan keluar mani, lalu diulang-ulang perbuatan tersebut sehingga keluar mani, maka hukumnya adalah haram dan batal puasa. Ni kalau dia tahu. Kalau dia tengok itu jadi keluar mani, dia pun buat lagi, ulang-ulang tengok walaupun tak bersentuhan, ini juga membatalkan puasa. Ini disebut oleh muhasyin, para ulama-ulama kita, tentang perbuatan yang mana pada asalnya tak batal, tapi kalau dia tahu dah buat bertiga kali menyebabkan naik syahwat dan keluar mani, dia tetap buat, maka hukumnya batal puasa. Okay, sebab dikira satu bentuk istimna. Dikira betul-betul istimna. Masuk pada yang 4, iaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Istimna. Onani. Bermaksud berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa jima', sama ada secara haram atau tidak haram. Seperti tangan isteri, sekalipun dengan belapik. Ini jadi mengeluarkan mani dengan sengaja ni menyebabkan batal puasa. Adapun jika keluar dengan sebab bermimpi, maka tidak batal puasanya. Tak batal. Okey. Dah macam mana kalau keluar pada siang hari, tidur keluar mani? Contoh macam mana? Mandi je lah. Mandi wajib untuk dia semayang kan. Tapi puasa tidak batal. Dan nak mandi wajib boleh ke siang hari? Boleh. Syaratnya dia kena hati-hatilah sikit. Makna jangan dia berlebih-lebihan sangat pada basuhan yang tidak dituntut tu. Jadi cara nak mandi wajib ni, biasanya kita kena jaga sikit lah pada lubang telinga, hidung. Telinga dengan hidung. Jadi hidung ni dalam kita tak masuk kan. Hidung tu kita boleh ambil air. Kita sikit saja. Kita tarik nafas dulu. Baki tu sikit saja. Tapi kawasan dalam hidung ni tak masuk no. Kawasan lain dia tak masuk ni. Dia luar ni je. Luar. Telinga ni kawasan luar ni saja. Kawasan yang jari kita ni, kita boleh masuk, situ je dia panggil zahir. Ini zahir telinga. Jadi pada basuhan telinga tu kita sapu saja dengan air, basuh dengan air. Lepas tu kawasan telinga ni kita ambil air macam tu, kita buat macam ni. Air kita letak sini, buat macam ni, cukup dah. Jadi air tak masuk dalam lah. Air tak akan masuk dalam. Cara kita sengitkan telinga kita ambil air, kita buat gini. Jadi air dah akan kena sendiri. Tak perlu kita ambil payah air sembuh. Itu memang jadi bengong kat telinga kita, bengang telinga kita jadi tu kan. Jadi itu cara dia. Lepas tu kawasan mana lagi yang biasa masuk air, lain payah sikit lah. Kalau kubur-dubur pun payah sikit. Okey. Kecuali memang kita tuang air dalam tu, kita masukkan air. Ada biasanya dia tidak menyebabkan masuk air. Okey. Memasukkan ain. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan ain, zat, sesuatu ke dalam rongga. Sesuatu benda yang ada zatnya. Iaitu memasukkan sesuatu meskipun ke dalam rongga meskipun sedikit ke dalam rongga melalui saluran terbuka. Walaupun rongga tersebut tidak mampu mengekstrak makanan atau ubat-ubatan. Rongga yang dimaksudkan ialah dalam perut, dalam kepala dan pundi kecil. Ini 3. Ini dikira sebagai rongga jauf. Perut, kepala dan juga pundi kecil. Jadi sesuatu yang kita masukkan dalam kepala kita, dalam perut kita, sampai ke dalam, maka hukumnya batal. Okey. Faham Mana katakanlah kita perlu memasukkan ubat dalam kepala ni. Batal. Sebab ni dikira rongga ni. Di sini dikira ruang, walaupun sebenarnya ada benda dalam ni, otak kita kan, tapi dikira rongga.
Apa lagi? Apa nama ni? Perut kita kan, perut, rongga perut. Itu dikira juga tu. Kita cocok dalam perut sampai masuk ke dalam. Maka dikira sebagai rongga, kita memasukkan sesuatu dalam rongga. Kesan bauan dan berangin daripada ubat gigi. Adapun kesan daripada sesuatu seperti bau-bauan, panas dan sejuk daripada air, ubat gigi dan sabun tidak dikira sebagai ain. Ini contoh kalau kita gosok gigi, kita guna ubat gigi kan. Jadi ubat gigi tu dia ada zat dia, ada ain. Setelah kita gosok gigi, kita kena basuh betul-betul supaya tidak ada zat ubat gigi lagi tertinggal dalam mulut. Kena basuh betul-betul sehingga hilang kesan ubat gigi tu. Hilang zat dia. Hilang ain ubat gigi daripada mulut kita. Okay, bila hilang, kadang-kadang kesan dia ada. Kesan kalau ubat gigi tu berangin, dia rasa berangin. Berangin tu tak ada masalah. Sebab dia bukan zat dia dah hilang dah. Dia hanya kesan saja. Maka kesan berangin, kesan rasa pedas dan seumpamanya, itu tidak ada masalah. Itu tidak dikira ain. Tak dikira ada zat. Itu hanya kesan saja. Okay? Ataupun apa lagi kita kata? Kita lomor kan? Lomor obat dekat tangan kan? Setengah obat minyak-minyak panas ni kita rasa panas masuk ke dalam. Itu tak ada masalah. Sebab dia bukan ain. Walaupun kalau kita nak ikut dari segi sains ni, maknanya ada benda yang meresap kan? Tapi dia meresap melalui rongga yang tidak terbuka. Saluran yang terbuka. Tadi dia kata masuk dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Ayat mana ni? Saluran yang terbuka. Apakah saluran yang terbuka? Di sisi mazhab Syafi'i kita, saluran terbuka tu ada 6. Tekuk, dalam telinga, dalam hidung, saluran susu pada buah dada tu kan, kubul dan juga dubur. Ini termasuk saluran terbuka. Okey. Jadi ini isi mazhab Syafi'i lah. Setengah mazhab lain tidak menganggap kubur dubur tu sebagai saluran terbuka. Di sisi kita dianggap sebagai saluran terbuka. Maknanya kita masukkan obat, masukkan wayar melalui kubul ataupun dubur, itu dikira membatalkan puasa. Okey, makruh tertelan air ketika berkumur. Makruh pula, hukum. Hukum tertelan air ketika berkumur. Makruh berlebih-lebihan dalam berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk atau mandi. Kalau kita nak berwuduk dan mandi, makruh kita buat lebih-lebih sangat. Ketika mana? Ketika puasa. Ketika bukan puasa memang kita sunat berlebih-lebih pada berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Tapi ketika berpuasa jangan kita berlebih-lebih. Maknanya jangan kita buat sampai seduk ke dalam sangat. Kerana bimbang untuk batal puasa lah. Jika seseorang itu berlebih-lebihan padanya seperti basuhan kali keempat, dia sunat buat 3 kali, dia buat 4 kali. Tiba-tiba kali keempat tu jadi tersedut masuk dalam, maka batal puasa. Maka batal puasanya jika tertelan air. Dia suruh kumur 3 kali, tiba-tiba dia kumur 3 kali, 4 kali, 5 kali, tiba-tiba tertelan air, maka hukumnya batal puasanya. Kerana dia telah melakukan perkara yang tidak dituntut. Adapun jika tujuan berlebihan tersebut untuk menghilangkan najis dalam mulut, maka tidak mengapa. Contoh, mulut kita berdarah. Kita terpaksa berkumur untuk hilangkan najis. Tiba-tiba tertelan. Kalau gitu tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab membersih najis itu daripada mulut itu dituntut. Bagi orang yang mandi secara menyelam pada siang hari, puasanya dihukumkan terbatas sekiranya masuk air ke dalam rongga jika masih terdapat cara lain untuk mandi. Kalau mandi dengan cara menyelang ni kan, menyelang ni biasa air akan masuk lah kalau ada ruang-ruang tu. Maka bila dia menyelam, tiba-tiba masuk air dalam rongga tertentu, maka hukumnya batal kalau ada cara lain lagi untuk mandi. Okey. Kaedah. Tidak batal puasa jika termasuk sesuatu ke dalam rongga disebabkan perkara yang diperintah syarak seperti mandi wajib, mandi sunat dan wuduk. Namun jika termasuk sesuatu dalam rongga kerana perkara yang tidak diperintah, maka batal hukumnya. Tadi, kalau kita mandi wajib, tiba-tiba termasuk sesuatu dalam rongga kita,
hukumnya tak batal puasa kerana kita dituntut untuk mandi. Tapi kalau kita mandi saja-saja, kita bukan mandi sunat ke, bukan mandi wajib ke apa kan, tiba-tiba jadi termasuk dan seumpama tertelan, maka hukumnya batal puasa. Okey, ada soalan Ustaz sebelum kita masuk kepada ni? Ada Ustaz. Ya. Soalan. Ada yang berkaitan dengan haid ni, cuma nantilah nak tanya insyaAllah. Sama yang ibu mengandung. Cuma nak tanya dulu yang ini soalan. Satu, gusi berdarah, adakah dia membatalkan puasa sebab rasa darah tu terasa? Itu soalan satu. Soalan kedua, adakah luka berdarah membatalkan puasa? Okey. Soalan pertama, gusi berdarah, sekadar dia berdarah tak batal, jangan ditelan. Gusi berdarah itu tidak boleh, darah itu tidak boleh ditelan. Dia berdarah di mulut, kita kena kita kena ludahkan, kena keluarkan, basuh betul-betul sehingga hilang darah tersebut. Ataupun kalau kita buat kita cabut gigi kan, kita kena kemam kapas tu lah. Kapas tu cara untuk hilangkan, cepatkan hilang darah. Air liur bercampur dengan darah tersebut tak boleh kita telan. Kalau kita telan jadi batal lah. Kalau telan jadi batal. Jadi gusi berdarah tu dia tak batal lagi. Yang jadi batal kalau kita telan darah itu atau air liur yang bercampur dengan darah. Kalau kita dapat rasa tu makna adalah, sebab kalau air liur saja ni dia tak ada rasa. Kita biasa telan air liur kan. Jadi kalau bercampur dengan darah dia akan rasa lain sikit. Okay, jadi kalau kita mampu untuk kehet, kita tak kehet, kita tak ludahkan, maka batal puasa. Yang kedua, luka, keluar darah. Adakah batal? Jawapannya tak batal. Luka di bahagian anggota badan. Luka di bahagian anggota badan sehingga berdarah itu tidak membatalkan puasa. Okay, ada lagi Ustaz? Ustaz, berkenaan dengan had rongga terbuka ni, telinga dengan hidung. Sebab dulu anak pernah dengar berkaitan dengan kalau rongga hidung ni asalkan jangan sampai otak. Maksudnya kalau memasukkan sesuatu melalui rongga hidung dikatakan jangan sampai otak. Jadi mau tahu hadnya lah, itu satu. Yang kedua, telinga. Jadi ada anak ingat dulu telinga ni pun sama lah juga sampai otak, tapi ada yang sebut hadnya itu sampai luar saja. Jadi mungkin Ustaz boleh explain sedikit berkenaan dengan had telinga dan hidung. Nanti ada yang korek telinga Ustaz. Okey. Jadi disebutnya had zahir dan batin. Batin rongga itu ialah kawasan dalam. Macam hidung kan, hidung batin dia ialah yang lebih daripada kawasan lembut dia. Hidung kita ni, kawasan lembut ni, itu dipanggil masih dia tidak batal lagi sebab belum masuk ke dalam. Belum masuk dalam. Jadi yang dalam tu ialah apabila sampai kepada kawasan yang kerah ni, yang ada tulang ni ke atas. Kita sebut sebagai otak, dia sebenarnya memang tak akan sampai otak, tapi istilah atau penggunaan tu makna benda tu masuk di dalam lah, masuk di dalam. Kalau kita sedut atas tu kan, dia akan masuk ke dalam tu. Itu makna sampai kepada dalam rongga. Sampai kepada dalam rongga. Macam mana had dia? Kalau kita masuk air dalam hidung, air itu hanya sekitar kawasan lembut ini, maka ini masih tidak batal lagi. Tak batal. Kalau kita naikkan lagi, kita sedut sampai ke atas, biasa kita akan boleh rasa kan, dia akan kadang-kadang keluar kat tekak ataupun rasa di tekak sebab dia masuk dalam. Itu dikira sebagai membatalkan puasa. Batalkan puasa. Baik. Satu lagi berkaitan dengan telinga kan. Telinga pun sama. Telinga ni dia sebenarnya tak ada bersambung dengan otak kalau ikut sains lah. Tapi dari segi bahasa dipanggil jauh lagi. Dia panggil sebagai rongga lagi. Maka telinga ni had zahirnya itu ialah kawasan yang kita boleh masukkan jari kita ni tu. Kalau kita masukkan lagi dalam lagi tu, itu dah dikira dalam lah tu.
Walaupun kawasan tu kalau ikut daripada anatomi badan ni bukan otot lagi, masih dalam saluran telinga. Di hujungnya ialah genggam telinga kan. Tapi itu dari segi penilaian bahasa, dari segi istilah dan istilah syarak dikira rongga dah. Telah dikira sebagai rongga. Sebab itu kalau kita korek telinga, dia jadi batal. Korek telinga jadi batal. Ni saya cakap ni dalam konteks mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab lain ada yang tidak mengiktibarkan dia sebagai rongga. Jadi yang setengah fatwa ambil itu, dia ambil berdasarkan pandangan mazhab lain, itu tak apalah, tak ada masalah. Tapi dari segi mazhab kita, dia dianggap sebagai kawasan dalam dah. Kawasan dalam dah, rongga dah. Bila sampai ke dalam tu, maka dikira batal. Boleh Ustaz Okey. Saya teruskan lagi. Kita sampai ke Ustaz apa? ada soalan lagi boleh? Ada Ini lagi? sampai jam 12. Okey. Menelan atau tak sengaja telan, tidak sengaja telan kahak, batal atau tidak batal puasa Ustaz? Ingus kahak dan gengnya. Kohak tu kena tengok ni. Kohak itu, mana sini ada tak gambar? Nampak ni kan? Kohak itu, ni dia punya halkum kita kan? Okay. Dia halkum kita ni, dia ada, kita belajar dalam sifat huruf halki, izhar halki kan? Ada dipanggil pangkal, halkum, ada pertengahan, ada ujung. Pangkal halkum ni huruf apa duduk sini? Hamzah dengan hak. Pertengahan dia huruf apa? Huruf ain dan hak. Ujungnya ialah huruf ghain dengan kha. Okey. Kawasan zahir yang dikira jadi batal tu ialah apabila keluar sampai makhraj hak. Sampai makhraj hak. Kita sebutlah hak. Jadi sampai kalau kohak itu sampai kepada sini, dia dikira telah zahir. Okey. Andai kata kita sengaja tarik kohak kita kan. Kan kadang-kadang kita boleh sengaja kita tarik kohak kita untuk keluarkan. Kalau kita sengaja tarik dia sampai ke sini, yang tu wajib kita kena keluarkan. Wajib kita kena keluarkan, kena kehek dia. Sebab kita usahakan tarik daripada dalam sampai ke sini. Wajib kita kena keluarkan. Adapun kalau kohak itu dia masih dalam, belum sampai makhraj, duduk sini je. Kohak kita kadang-kadang dia ada dalam tengkuk kita. Jadi kalau ada dalam tengkuk, kita telan balik tak apa. Dia masih dalam tengkuk, belum keluar di had zahir. Maka dia kohak itu kita telan balik tak ada masalah. Sebab dia belum keluar pada had zahir. Tapi bila dah keluar pada had zahir, ini tengok. Kalau kita sengaja keluarkan, wajib kita kena, sengaja kita tarik kohak tadi, wajib kita kena ludah balik keluarkan. Tapi kalau dia keluar sendiri. Tengok, kalau keluar pada had zahir, kita cuba keluarkan. Boleh. Kita boleh keluarkan, maka kita wajib keluarkan. Ataupun keluar sendiri pada hak zahir, kita tertelan. Kita bukan sengaja. Kita tertelan, maka tak batal. Faham Maknanya kalau kita tertelan, kohak yang terkeluar sendiri, tertelan tak batal. Yang keluar pada hak zahir, huruf hak. Huruf hak. Boleh Jadi kahak itu kalau selama mana ada dalam ruang tengkuk lagi, makhraj huruf yang bawah lagi, maka kalau telan balik tak ada masalah. Tapi bila dah keluar pada had zahir, kita kena keluarkan dia. Kalau tidak jadi batal kalau kita sengaja telan. Kalau kita tertelan tak boleh nak keluarkan, itu tak batal. Kalau kita dia keluar dengan sendiri. Okey, boleh? Jadi macam mana nak kira? Kita sendirilah buat penilaian. Kohak tu kita boleh keluar tak? Kalau kita boleh keluar, kita keluarkanlah. Kalau benda tu dah keluar zahir dah, kita dah boleh keluarkan lagi untuk kita kehek lah. Jangan zahir dah. Kalau masih dalam tekuk lagi, kita boleh telan lagi. Masih dalam
trachea ni dalam bahagian ni boleh kita telan lagi. Kalau dah keluar hak zahir itu maka kita kena keluarkannya. Okey. Boleh Ustaz? Okey. Saya teruskan pada catatan. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui saluran yang tidak terbuka tidak membatalkan puasa. Contoh, seperti mengubati luka pada tangan dan betis atau peha sekalipun dengan menggunakan jarum sehingga sampai ubat tersebut ke dalam daging atau tulang. Kita buat suntikan pada tangan ke, pada peha ke, pada anggota yang mana tak ada rongga terbuka. Jawapan tersebut puasanya tidak batal. Walaupun kita dapat rasa obat tu masuk. Walaupun kita dapat rasa benda itu terserap. Okay. Jadi jawapannya tak batal sebab dia bukan rongga yang terbuka. Atau bukan lubang yang terbuka. Bercelak di mata sehingga sampai kesannya dalam tengkok. Sama juga. Dalam mazhab Syafi'i, mata ni kalau ikutnya dia ada saluran yang bersambung dalam tengkok ni kan. Sebab itu kalau kita tok obat titih mata, kita dapat rasa dalam tengkok. Tetapi dari segi hukum syarak, mata ini dia tidak dikategorikan pada rongga yang terbuka. Walaupun dari segi sains memang dia ada saluran yang sampai ni. Tapi dari segi hukum syarak melihat kepada lughah bahasa, mata ini tidak dianggap rongga terbuka. Jadi kalau kita bercelak atau masukkan obat mata, walaupun terasa di tengkuk, jawapannya tidak batal puasa. Okay. Yang ketiga, melumurkan minyak pada badan walaupun kesannya dapat dirasai pada dalam badan melalui liang roma. Hal ini kerana ia tidak dianggap sebagai saluran terbuka pada istilah syarak. Jadi hukum ini dia ikut kepada istilah syarak. Dia bukan ikut pada istilah sains, ikut pada istilah syarak. Pada lughah, pada bahasa. Yang keempat, ubat yang diletakkan di bawah lidah yang meresap terus ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kerana ia tidak melalui halkum. Samalah obat jantung, yang orang ambil obat jantung tu dia letak bawah lidah. Dia letak bawah lidah, dia akan serap melalui bawah lidah, maka obat itu tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia bukan masuk ke dalam ni. Bukan masuk melalui halkum rongga tu, tapi masuk melalui serapan. Boleh? Okey. Perhatian, merokok membatalkan puasa. Kenapa? Kerana masuk sesuatu zat selain udara dalam rongga. Dia kata, rokok, mana ada apa-apa? Bukan udara saja masuk. Kan ada tu asapnya, nikotinnya tu. Buktinya tengok baru-baru lah. Baru-baru orang isap rokok kan. Ataupun tengok lah rasa. Kerana orang isap rokok ni rasa kat tekok dia kan. Rasa kelak-kelak. Sebab apa? Nikotin tar dia tu lekat. Mana ada selain daripada udara yang masuk. Okey. Kemudian, penggunaan inhaler. Penyeduh asma tu. Sama kat nebulizer pun samalah. Obat yang sedut tu dikira membatalkan puasa di sisi mazhab Syafi'i kerana terdapat zat selain udara dalam obat tersebut. Dia walaupun dia gas, oksigen atau udara, dia ada obat dalam tu. Jika seorang itu menggunakannya, maka diwajibkan ke atasnya untuk qada puasa hari tersebut. Ini di sisi mazhab Syafi'i kita lah. Dalam fatwa, dalam JAKIM pun, dalam yang dikeluarkan oleh kesihatan pun, Jabat Kesihatan pun, diambil daripada fatwa Negeri Sembilan. Samalah, mengikut kepada mazhab Syafi'i, perkara itu membatalkan puasa. Jadi batal puasa. Ada setengah fatwa, contohnya tak silap saya fatwa wilayah lah yang menganggapnya tak batal. Tak apalah sebab benda ni benda khilaf lagi. Cumanya dari segi mazhab Syafi'i dikira batal. Dikira batal kerana ada zat selain daripada udara yang masuk. Jadi macam mana resolusi atau solusinya? Namun jika menjadi kesukaran ke atasnya untuk tidak menggunakan inhaler. Katakanlah orang yang asma teruk. Tiap-tiap hari memang dia kena sedut. Jadi orang ni macam mana? Orang ni maka dibolehkan baginya berpegang dengan fatwa yang mengatakan penggunaan inhaler tidak batal puasa. Bolehlah gitu kalau nak ambil pandangan itu sebab memang ada fatwa kata tak batal. Jadi dia boleh ambil itu. Ataupun ada satu pandangan Prof. Dr. Abdul Malik Sa'di, dia berpandangan bahawa orang yang menggunakan inhaler pada siang hari Ramadan boleh meneruskan puasanya.
Namun dia hendaklah membayar fidyah 1 cupak makanan asasi bagi setiap hari yang digunakan obat tersebut. Jadi ini dia menggabungkanlah, makna orang yang selalu ambil obat ni sebenarnya orang ni dia anggap macam dia tak boleh nak puasa. Sebab nak puasa macam mana? Hari-hari dia kena sedut tu. Sedut inhaler tu. Jadi macam mana dia nak puasa? Ikutnya tak mampu puasa lah dia. Jadi bila tak mampu puasa dia kena bayar fidyah. Tapi dia bukan tak dia boleh tahan diri pada makan minum, cuma obat tu saja. Sebab itulah kerana puasanya itu kita suruhkan dia puasa, teruskan puasa dan bayar 1 cupak kerana apa? Kerana menggantikan pada hari yang dia guna inhaler itu. Okey. Keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, istiqa'ah. Iaitu sengaja mengeluarkan muntah walaupun dia yakin tidak akan kembali sesuatu ke dalam rongganya. Orang yang sengaja memuntahkan, dia jolok tangan dia dalam tekuk ni. Tujuannya untuk muntahkan balik makanan. Orang itu batal puasa. Batal puasa bukan kerana sebab dia akan tertelan muntah. Tapi sengaja mengeluarkan muntah itu, dia batal. Walaupun tidak ada saki-baki yang tertelan balik. Adapun jika dia muntah tanpa diusahakan, maka tidak batal puasa. Adapun orang yang contohnya dia bukan sengaja muntah, tapi dia pening kepala, dia lawyer, dia alahan, dia muntah. Orang ini tidak batal puasa. Dengan syarat dia kena jangan ada dia telan balik muntah tu. Kalau dia termuntah, jangan dia telan balik muntah tu. Kalau termuntah tertelan tak ada batal lah syarat. Tapi kalau sengaja telan itu jadi batal. Begitu juga menyeduk qahak. Ini soalan tadi. Daripada bahagian dalam rongga sehingga ke had zahir, makhraj huruf ha. Maka ia hendaklah dikeluarkan jika mampu. Jika tidak mengeluarkannya dalam keadaan dia mampu, maka puasanya dikira batal. Sebagaimana yang kita terang tadi. Okey, baik. Ustaz, ada soalan Ustaz sebelum kita masuk ni? Ada satu soalan di ruangan chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan korek telinga tadi, kalau kita masukkan putih kapas sebab ada air masuk selepas mandi, macam mana pula Ustaz? Batal. Batal. Putih kapas tu masuk dalam. Jadi biar je lah air tu. Tak, buat gini, keluarkan sana. Kita ada keluarkan air itu sama ada kita ambil air lain kita tuang balik kan. Tapi itu jadi batal sebab kita tuang air. Kalau kita nak keluarkan air, biasa kalau kita masuk air berenang ke apa kan, air masuk, kita ambil air tu tuang balik, lepas tu kita tu dia akan keluar semua kan. Tapi kalau kita buat macam tu jadi batal lah. Caranya kita kena sengitkan kepala, kena tu je lah. Ustaz, kalau sakit telinga ni kan, kadang-kadang kalau dia sakit tu, dia akan berdengung. Jadi ada ubat titis tu biasanya untuk cuci telinga tu, kita masukkan. Adakah dia membatalkan puasa? Dan berdosa ke Ustaz? Kalau yang gitu. Dia gini, kalau benda itu sakit yang kita tak tahan, kita guna obat, kita disuruh dan kita boleh gunalah. Cuma puasa batal lah. Sebab kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Puasa tu batal. Masuk kita titih dan masuk dalam. Kita bukan kalau kita tak tertahan, kita memang boleh guna saja. Cuma puasa kita batal. Kita kena qada je lah. Dah lepas batal tu macam mana? Kita wajib imsak. Baki hari tu kita kena imsak. Kita kena imsak. Boleh ya? Jadi kalau contoh masuk apa? Masuk kita panggil apa? Binatang kecil tu apa? Bukan pingat apa? Pijak, bukan pijak. Kira lah pijak ke masuk pirah. Piras. Bisa dengar tak? Dekat Sabah ada ke? Mungkin istilahnya lain kot. Cuma tak tahu lah mana satu piras ni. Dia panggil apa je? Bahasa standardnya rasa pirah je. Dia jenis ada pada kucing-kucing binatang tu, dia halus sangat, dia masuk kadang. Dan dia gigit kerana sakit tu. Macam kutu ke dia Ustaz? Dia macam kutu lah. Ya kutu. Maka kalau ikut standard tu. Maka kalau masuk tu, contoh kita kena keluarkan tu.
Kita kan bukan pirah. Ubat piras. Dia dengan apa ni? Dengan ash. Dengan ash. Tapi ada kot guna ash pun ada. Tak kira ash ke, saya tak tahulah tu. Okay. Jadi kalaulah begitu, maka kita memang boleh keluarkan. Cuma bila kita masukkan sesuatu ubat tu akan jadi batal lah. Kita kena qada lah pada hari-hari yang akan datang tu. Kita kena qada. Okay. Lagi? Kalau termasuk sesuatu serangga Ustaz di dalam anggota kan, hidung ke telinga, kita akan keluarkan kan. Jadi adakah proses mengeluarkan itu membatalkan puasa? Dia masuk sendiri dan dia keluar sendiri tak batal. Kalau dia masuk kita keluarkan dia dengan memasukkan sesuatu jadi batal. Tapi kita tak akan nak biarkan kalau itu benda tu bahaya. Kita boleh buat. Cumanya dari segi hukumnya batal. Hukumnya batal juga sebab kita memasukkan dengan sengaja. Okay. Jadi tak kira lah masuk tujuan apa. Masuk tujuan bila berlaku masuk suatu anggota tu jadi batal. Cumanya tidak berdosa lah kita membatalkan cara tu sebab kita perlu untuk buat demikian. Cuma nanti kita kena qada balik. Kecuali lah kalau kita nak taklid pada pandangan yang kata tak batal itu boleh je. Nak pada pandangan yang kata itu bukan rongga di sisi setengah mazhab. Maka itu tidak batal di sisi mazhab tersebut. Ustaz, ada satu soalan lagi Ustaz. Jika sendawa, anda nak bacalah salamnya Ustaz. Sebab semua ada salam. Waalaikumsalam. Saya jawab jelas. Waalaikumsalam. Jika sendawa bersekali dengan terkeluar makanan, kadang-kadang akan ada kalau kita sendawa keluar makanan, tapi tertelan, batal ke puasa? Kalau tertelan tak batal. Kalau sendawa dengan tertelan tak batal lah kalau tertelan balik. Kalau sendawa keluar makanan, wajib kita keluarkannya. Kalau sampai had zahir. Cumanya kalau tak kita dapat keluarkan dan kita tertelan, ketika itu tak batal. Sebab sendawa tu bukan kita sengaja buat bukan sengaja buat. Okay, Ustaz, ada lagi soalan? Anda baca je lah semua. Izin bertanya, kalau memang sebab penyakit mental, contoh dia ada eating disorder, dia paksa keluar muntah, macam mana tu ya Ustaz? Kena usaha untuk tahan tapi tetap batal atau macam mana? Eating disorder ini orang anoreksia ke apa? Yang kadang dia bulimia Ustaz. Bukan anoreksia. Bulimia. Bulimia. Ya. Jadi dia buat tu kenapa tu? Boleh buka Puan? Cik, boleh buka ni speaker untuk tanya. Bismillah. Contoh kalau term eating disorder, dia macam kan dia kan penyakit mental yang tak boleh dikawal, susah untuk kawal. Sebab macam sentiasa dibisik untuk mesti kasih keluar something yang ada di perut begitu. Jadi, macam paksa keluar muntah lah begitu. Jadi macam mana tu ya? Tiap-tiap kali dia macam tu ke? Tiap-tiap kali. Dia selalu macam kalau lepas makan sentiasa ada rasa macam dia tak boleh keluar dari otak, macam sentiasa macam kau mesti kasih keluar muntah begitu. Itu penyakit tu kena berobat tu. Gangguan kot Ada gangguan ke macam mana? Memang sakit mental lah. Ya. Dia saya tak tahulah macam mana, tapi adalah tengok setengah daripada di barat sana kan orang yang macam terpaksa yang dia buat tu kadang nak kurus. Dia nak kurus. Nak jaga badan dia macam mana. Tapi kalau perbuatan tu, ini yang disebut manistaqa'ah fal yaqdi wa man ghalabahul qai fal yasil sawmah. Manistaqa'ah, siapa yang sengaja mengeluarkan muntah,
maka hendaklah dia qadakan puasanya. Maknanya puasanya batal dan dia kena qada puasanya. Adapun siapa yang terpaksa muntah, digagahi oleh muntah, dia tak boleh tahan, dia termuntah, maka orang itu boleh teruskan puasa. Jadi jelas daripada hadis itu, perbuatan sengaja mengelaukan muntah. Sama ada apa-apa sebab pun lah, sebab nak jadi kurus ke atau gangguan ke, jadi batal lah puasa. Tapi orang macam tu, macam mana dia boleh kawal? Dia masih waras ya, masih waras. Cuma dia tak boleh kawal tindakan dia. Dia tak boleh kawal perbuatan ke. Pelik tu. Makna orang ini kalau tahap dia tu, tahap mental macam mana? Adakah dia masih waras ke? Masih boleh berfikir dengan elok ke macam mana? Macam mana Puan? Iya, dia waras juga, cuma kalau part eating, kalau time makan tu memang begitu. Ada dia juga ambil ubat macam sebab dengar bisikan. Dia sentiasa ambil ubat setiap hari begitu. Okey, faham. Skizofrenia. Apa nama penyakit tu? Dia bukan skizo, Ustaz. Bukan Ini memang skizo. disorder sih ni. Skizofrenia tu. Skizofrenia tu dia dengar bisikan kan? Dia dengar bisikan, tapi itu tahap tinggi satu saat. Ini maksudnya untuk makan sih. Maksudnya bila dia makan, dia ada urge untuk seolah-olah macam maksudnya dia ada disorder lah. Disorder ni bawah sikit lah. Skizo tu tambah tinggi satu. Kalau disorder ni dia bawah sikit. Maksudnya dia bukan sengaja Ustaz. Maksudnya dia memang ada urge dalam badan dia tu, dalam diri dia tu untuk keluarkan makanan yang dia sudah makan tadi. Tapi ini kira mental lah, mental punya health punya issue. Tapi itulah maksudnya dia keluarkan tu bukannya dia mau pun, cuma memang dia biasanya akan mau mengeluarkan muntah tu. Dia akan memuntahkan makanan tu. Jadi mungkin boleh search lah dulu nanti. Bulimia. Okey. Saya pun tak tahu nak kata tu. Tapi dari segi dari segi hukumnya begitu. Jadi peliknya kan dia puasa kan dia tak makan. Bila puasa kan dia tak makan. Waktu sahur tu. Maknanya dia kena sahur awal. Dia sahur, lepas tu dia akan keluarkan balik lah. Jadi dia kena sahur awal tu. Sahur awal sehingga dia boleh keluarkan makanan tu, lepas tu dia teruskan puasa. Tak? Kalau tidak, maknanya dari segi hukum dia batal lah. Dia batal. Okay. Wallahualam lah, saya pun tak pasti lah tu, kena tengok pada orang fatwa, kok dia ada fatwa lain ke. Boleh ada pengecualian. Tapi isu-isu ni makna isu yang jarang berlaku lah kot jarang berlaku. Maka ketika itu mungkinlah kok ada keringanan bagi dia tu, itu kena tanya pihak yang lebih berautoriti lah. Lagi penyakit dia tu macam mana tu. Tak? Okay. Masalah pada qada itu, qada tu memang ulama mengatakan siapa yang perlu untuk mengeluarkan muntahnya, dia boleh buat, tetapi dia kena qada pada hari lain. Okay. Kena qada pada hari lain. Okey. Kemudian Ustaz, minta maaf. Ya. Kalau contohnya dia ada disorder kan. Kalau dia muntah, maksudnya hari lain pun sama juga. Maksudnya kalau dia qada puasanya, dia akan ada keinginan yang sama kan, maksudnya pada hari-hari yang lain. Macam mana dia mau qada puasanya? Dia akan muntah lagi kan pada hari yang lain. Mana orang tu tak boleh puasa. Dia kena bagi fidyah lah. Mana orang tu orang yang dikira macam tak boleh puasa. Penyakitnya menghalangnya untuk puasa. Contoh orang yang memang terpaksa ambil obat. Orang yang memang terpaksa ambil obat tiap-tiap hari. Obat tu tak boleh skip. Sudah. Maka orang macam tu, orang tu kena bayar fidyah lah. Hari yang dia
dia tak boleh buat tu, dan memang tiap-tiap hari tak boleh buat, tak boleh tinggal kan, dia kena bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Maknanya sebulan tu 30 cupok. Tahun depan pula 30 cupok. Tahun depan pula 30 cupok. Macam tu. Boleh. Okey, boleh tak saya teruskan? Kemudian ada beberapa perhatian ni. Pertama, 6 perkara di atas membatalkan puasa dengan 3 syarat berikut. Pertama, mengetahui pengharamannya. Tidak batal jika seseorang yang baru meluk Islam tidak tahu bahawa jima' membatalkan puasa. Dia tak tahu. Contoh orang baru masuk Islam, dia ingat puasa ni tak makan tak minum je. Jadi siang hari pun dia bersama isterinya. Dia tak tahu. Hukumnya puasa tak batal. Adapun orang yang telah lama bergelar Muslim dan tinggal dalam masyarakat yang terdapat para alim ulama, maka tidak dimaafkan kejahilan. Adapun orang yang duduk dalam sekitar masyarakat Islam, akses kepada agama tu ada, tiba-tiba dia tak tahu bahawa jima' tu membatalkan puasa, maka orang ini puasanya tetap batal. Puasanya tetap batal. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini perkara yang asas sangat ini. Jahil dalam fardu ain ini satu benda besar. Terutama lagi zaman sekarang ni. Kita berada di tempat masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah sekalian berada di Sabah contoh. Saya berada di sini. Bahkan ada yang sedang berjalan, sedang bercuti bersama keluarga, pasang dengar secara online. Maknanya akses kepada ilmu tu mudah. Di mana-mana kita boleh buat. Kita sedang membeli belah sekarang ni. Kita sedang makan kat kedai sekarang ni. Sambil tu kita dengar kuliah ni kan. Boleh mana-mana. Jadi tak ada alasan lagi yang kita nak kata kita jahil perkara-perkara asas agama. Maknanya kalau kita jahil tu maknanya cuai kita lah. Kecuaian itu disebabkan diri kita. Okay. Yang kedua ialah berada dalam keadaan sedar bahawa dia sedang berpuasa. Orang yang buat tadi jadi batal kalau dia sedar dia tu sedang puasa. Jika dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya walaupun banyak. Dia makan banyak, lepas makan tu baru dia teringat, hari ni puasa lah. Jadi tak batal puasa dia. Rezeki dia lah tu, rezeki dia. Dia bersetubuh siang hari, dia tak ingat bahawa ini dah puasa dah, maka tak batal puasa. Tidak dipaksa melakukannya. Jika dia dipaksa untuk makan oleh pembunuh sebagai contohlah, maka tidak batal puasanya kerana perbuatan itu berlaku dengan paksaan yang boleh menyebabkan hilang nyawa atau anggota badan. Kalau buat dalam keadaan paksa, tidak batal puasanya. Okey, niat membatalkan puasa tadi. Niat membatalkan puasa pada siang hari tidak menyebabkan puasa batal, sehinggalah dia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan. Okey, masuk kepada kafarah puasa pula. Definisi kafarah. Kafarah berasal daripada kalimah kufru yang bermaksud satru, menutup. Pada istilah, kafarah ialah malun aw saumun wajaba bisyurut. Suatu harta atau puasa yang diwajibkan dengan syarat-syarat tertentu. Wajib kafarah ke atas lelaki dewasa yang sengaja membatalkan puasa Ramadan secara yakin dengan persetubuhan yang berdosa disebabkan berpuasa. Okay. Ada beberapa poin di sini. Pertama dia ialah wajib kepada lelaki saja yang sengaja membatalkan puasa Ramadan, sengaja membatalkan. Satu, sengaja. Batal apa? Batal puasa Ramadan secara yakin dengan melakukan persetubuhan yang berdosa disebabkan puasa. Nak ada apa tu? Maka termasuk dalam hukum ini orang yang bersetubuh dengan binatang, mayat, walaupun liwat sekalipun tidak keluar mani. Jadi bersetubuh tak mesti keluar mani. Sama ada secara normal, tabi'i ataupun tidak. Dikira kena kafarah. Okay, faham daripada situ, tidak diwajibkan kafarah, yakni tidak kena kafarah kepada golongan berikut. Siapa dia? Pertamanya, wanita yang dijimak termasuk diliwat. Wanita. Maknanya kena kepada suami je ni. Isteri tak kena. Yang kedua, orang yang lupa, jahil dan orang yang dipaksa. Orang tu terlupa. Ingat ke hari ni tak puasa, tiba-tiba, puasa dah. Ataupun dia jahil.
baru masuk Islam contohnya, atau orang kena paksa, tu tak kena kafarah. Yang ketiga, orang yang berpuasa nazar, kafarah atau qada. Ini dia kata puasa Ramadan kan. Orang yang berjimuk pada puasa nazar atau kafarah atau puasa qada, itu tidak dikenakan kafarah. Tak dikena kafarah. Cuma puasanya batal je. Dia kena ganti saja pada hari lain. Yang keempat, orang yang berpuasa dengan ijtihad dan tidak dapat kepastian sahih ijtihadnya. Ni dia kata secara yakin kan. Orang yang berpuasa dengan ijtihad. Contoh tadi, orang yang duduk dalam tempat gelap, kena tawan atau kena penjara, dia puasa tu berdasarkan ijtihad dia. Maknanya boleh jadi puasanya pada bulan Ramadan, boleh jadi tak masuk lagi. Maka orang ini juga tidak batal puasanya, bukan tidak batal, tidak kena kafarah. Orang yang syak pada puasanya seperti pada hari 30 Syakban, sama juga. Hari 30 Syakban dia bersubuh. Rupa-rupanya hari itu 1 Ramadan, itu juga tidak kena kafarah. Orang yang menyangka jimatnya berlaku pada waktu malam, kemudian ternyata sebaliknya. Dia bersama isterinya pada waktu sebelum subuh lah. Dia ingat ke tak subuh lagi? Dia ingat ke masih malam? Tiba-tiba nyata dah masuk siang. Orang ini tak kena kafarah. Sebab apa? Sebab secara yakin. Tidak ada syarat secara yakin tu. Orang yang menyangka terbenam matahari kemudian ternyata sebaliknya. Sama juga. Dia ingat ke dah maghrib dah. Hari gelap dah. Dia pun bersama isterinya. Rupa-rupanya tak maghrib lagi, siang lagi. Orang ni juga tak kena kafarah. Puasa batal tapi tak kena kafarah. Sebab apa? Sebab tidak ada yakin tu. Secara yakin tu. Orang yang membatalkan puasa dengan selain jima'. Orang ni dia contohnya, dia musafir dulu. Ataupun dia minum air dulu. Atau dia makan dulu lepas tu dia berjima'. Orang ni juga tak kena kafarah. Tak kena kafarah. Cuma perhatianlah di sini. Itu bukan helah yang kita suruh buat. Ada orang dia ajar. Dia kata kalau bulan puasa ni tak nak kena kafarah, minum air lah dulu seteguk baru bersama isteri. Jawapannya ini ajar yang tak betul. Kita bukan nak suruh ajar orang buat dosa, buat maksiat. Dia ajar pula kata, jadi kalau siapa-siapa pengantin baru tu nak bersama dengan isteri pada bulan Ramadan, minum air dulu. Apa kita nak suruh orang batalkan puasa? Ini bukan perkara kecil ni. Ini membatalkan puasa. Kita buat maksiat pada Allah dan kita mencarikan kehormatan bulan Ramadan. Betul lah memang tak kena kafarah kalau seorang tu minum dulu sebab puasanya batal. Tapi perbuatan dia membatalkan puasa dengan sengaja tu haram. Perbuatan dia bersubuh pada siang hari bulan Ramadan tu juga haram. Dia melanggar kehormatan bulan Ramadan. Sebab itu jangan kita ajar orang untuk suruh-suruh buat gini. Faham tak? Cuma ceritanya hukumnya kalau dia terbatal dengan perbuatan lain, maka kalau bersetubuh pun dia tidak dikenakan kafarah. Tapi dosa tetap dosa. Yang ke-9, kanak-kanak belum balik. Mana kalau belum balik berlaku persetubuhan, tidak dikenakan kafarah. Yang ke-10, orang yang diharuskan berbuka seperti bermusafir atau sakit. Orang musafir, dia berpuasa ketika musafir. Tiba-tiba dia berhenti untuk rehat, dia pun bersama isterinya. Adakah perbuatan dia bersetubuh dengan isteri itu menyebabkan wajib kafarah? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab uzur musafir dia itu menjadi kita kata sebagai syubhah yang menggugurkan kafarah. Maka orang ini pun tidak dikenakan kafarah sebab dia itu dikira musafir walaupun dia bermusafir dan dia puasa ketika itu. Tidak dikenakan kafarah bagi orang yang musafir atau sakit jika berlaku jima' dalam keadaan tersebut. Adapun jika melakukan jima' dahulu kemudian baru bersafir atau datang sakit maka tidak gugur kafarah. Adapun kalau dia duduk kat rumah, dia pun bersama isterinya, setubuh dengan isteri, tiba-tiba dia nak keluar musafir. Ketika itu kafarah tidak gugur. Sebab berlaku kafarah ketika dia dalam keadaan bermukim dan tidak bermusafir. Okey. Boleh? Ustaz, sikit lagi Ustaz. Seterusnya, tuntutan kafarah. Kafarah bagi puasa dilakukan dengan mengikut turutan. Dia ikut tertib, turutan. Berdasarkan kemampuan. Jika tidak mampu melaksanakan yang pertama, barulah boleh untuk berpindah kepada turutan seterusnya. Turutan tersebut ialah seperti berikut. Pertama, membebaskan hamba. Tapi hamba sekarang ni tak ada dah kan. Maka akan beralih kepada yang kedua lah.
Kalau ada hamba yang nak dibebaskan itu mesti Islam. Tidak ada cacat yang jelas mengganggu untuk kemampuan bekerja. Hanya tertentu dengan niat kafarah saja. Makna hamba tu hanya boleh digunakan untuk tujuan satu tebus, menebukan satu saja. Makna kalau kafarah puasa Ramadan, hamba seorang tu untuk satu tujuan je. Maka tidak sah merdeka hamba yang digabungkan niat kafarah jimat dengan kafarah sumpah. Tak boleh. Ini tak boleh gabung. Ni tak boleh gabung. Satu denda, satu orang hamba. Hendaklah hamba yang ingin dimerdekakan itu layak untuk dibebaskan. Bukannya hamba mukatab ataupun mustaladah. Hamba mukatab ni hamba yang buat perjanjian untuk membebaskan diri dengan bayaran tertentu. Mustaladah ialah hamba yang perempuan yang telah disetubuhi oleh tuannya dan dapat anak. Hamba ni pun tak boleh dijual dan juga tak boleh dikafarahkan. Sebab apa? Sebab dia akan termerdeka dengan matinya tuannya nanti. Okay. Kedua, hamba tak ada, maka berpindah kepada yang kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini payah ni. Yang dimaksudkan sini ialah bulan hijrah walaupun hanya 29 hari. Hal ini bagi individu yang melakukan puasa pada 1 hari bulan. Kalau buat 1 hari bulan maka tak kira lah bulan tersebut bulan 29 ke 30, kena 2 bulan berturut-turut. Katakanlah bulan pertama 29, bulan kedua 30. 2 bulan berturut-turut dah ni. Nampak? Okay. Tak mesti kena 30 hari. Yang kena 30 kalau kita start tengah. Kita start bulan pertama, kita start pada hari kedua atau hari ketiga. Tetaplah hari kedua. Maka bulan kedua ni dikira 1 bulan. Nanti bulan ketiga tu kita kena cukupkan dengan ni, kena cukupkan 30 hari. Jadi bulan yang pecah, bulan yang kita tak start daripada awal bulan itu kita kena cukupkan pada bulan ketiga menjadi 30 hari. Faham Kalau kita start puasa daripada awal bulan, tak kira. Bulan tu 29, maka tu dah dikira satu bulan. Tapi kalau kita start tengah, maka bulan tersebut kita kena cukupkan 30 hari pada bulan yang ketiga. Jelas Seterusnya, adapun jika mula berpuasa selepas 1 hari bulan, maka hendaklah dicukupkan bilangan menjadi 30 hari. Luput perbuatan berturut-turut jika meninggalkan puasa walaupun sehari, sekalipun ia hari terakhir. Kena 2 bulan ni berturut-turut Kalau dalam 22 bulan tu, nak habis dah sehari, kita tak puasa. Kita tak terus puasa. Maka kita dikira batal berturut-turut. Kena start balik Kena start semula. Sebab itu berat ni orang yang mampu, maka dia kena berpuasa. Tak mampu puasa, maka baru beralih yang ketiga, iaitu memberi makan 60 orang miskin. Yang dimaksudkan di sini ialah memberi pemilikan 1 mud, 1 cupak daripada jenis bijian makanan ruji kepada 60 orang miskin atau fakir yang layak menerima zakat dengan kadar 1 cupak bagi setiap orang. Sukatan 1 cupak adalah bersamaan lebih kurang 70 gram, 700 gram. 200 gram ni lebih dah biasa dia 600 lebih je. Sebab tu saya buat lebih kurang tu makna lebih kurang dalam 700 gram. Okay. Bilangan kafarah berbilang dengan bilangan hari yang dibatalkan dengan jima'. Dia sehari dia jima'. Esok dia jima' pula. Lusa dia jima' pula siang hari. Maka 3 kafarah kena. 3 kafarah kena. Kalau hamba 3 orang hamba kena. Kalau puasa, kena 3 kali 2 bulan berturut-turut. Maknanya ada 6 bulan dia kena puasa. Hak pertama 2 bulan berturut-turut. Yang kedua 2 bulan berturut-turut. Okay. Dia mengikut bilangan hari yang dirosakkan. Okay. Bukan berikut berapa kali buat. Kalau sehari tu dia buat banyak kali, tetap kira sehari je. Jika seseorang itu tidak mampu melaksanakan kesemuanya, maka kafarah itu menjadi tanggungannya sehingga dia mampu melaksanakan salah satu daripada kafarah tersebut berdasarkan turutan yang telah disebut. Andai kata orang tu tak mampu, dia miskin, dia tak ada duit, dia nak mampu puasa, maka dia menanggung kewajipan itu sampai ke matilah. Maknanya andai kata satu hari nanti dia jadi kaya, dia ada duit, maka dia kena keluarkan kafarah tersebut. Okay. Perkara-perkara sunat ni kita boleh berhenti sini dulu lah. Saya buka ruang untuk soalan. Sila Ustaz.
Ada soalan? Ya. Kalau tidak mungkin kita boleh sambung dulu kok Ustaz. Boleh sambung Okey. Perkara sunat ni Kadang- saya Tidak Ustaz. Ada soalan yang tadi. Lupa. Ha. Bab ibu mengandung tu. ibu mengandung ni di bahagiannya fidyah. Bahagian Oh. Jadi nantilah kan Ustaz fidyah. fidyah je Tapi ada satu soalan nih Ustaz. Kalau ibu yang menyusukan bayi sedang berpuasa, bayi 6 bulan yang hanya menyusui ibunya dan sedang dalam berpuasa, si ibu tidak dapat menahan lapar dan kerap sakit kepala. Dibolehkankah berbuka puasa, Ustaz? Ya, dibolehkan. Dibolehkan untuk berbuka puasa. Cumanya ialah bagaimana kita nak kira, adakah dia kena qada sahajakah atau dia kena qada dan juga kena bayar fidyah sekali. Ni tak Nantilah kan. Okey. Mungkin kita boleh teruskan dulu kok Ustaz sikit Okey. lagi. Jadi Boleh kan? teruskan saya nak langkah kepada tajuk fidyah lah ni. Sebab soalan berkaitan dengan ibu mengandung dan menyusu ni ada kat sini. Okey. Oh. Langkah tajuk fidyah Yang tadi perkara sunat dan perkara makruh kan. Dan puasa-puasa sunat, kita langkah pada tajuk fidyah dulu. Soal apa tu? Kat sini dengan saya ni 27. pada 27 Iya, sama. Fidyah. Okey, ialah mengeluarkan makanan asasi yang lazim bagi sebuah negara seperti gandum, barli, berah mengikut bilangan hari berpuasa yang ditinggalkan dan diberikan kepada fakir miskin. Ingat fakir miskin dia kepada asnaf fakir miskin, bukan semua asnaf puasa. Fidyah ini kepada fakir miskin saja. Tak boleh beri kepada sabilillah, Ibnu Sabil, tak. Dia fidyah kepada fakir miskin saja. Kadar fidyah yang dikenakan ialah sebanyak 1 mud 1 cupak, 700 gram lebih kurang bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ia kemudian dibahagikan kepada golongan fakir atau miskin yang layak terima zakat. Bukan semua asnaf zakat yang lapang. Harus diberikan lebih daripada 1 cupak kepada seorang fakir miskin. Boleh tak kita tak ada ramai, kita nak beri seorang tu lebih pada 1 mud, 1 cupak. Boleh tak? Jawapannya boleh. Seorang kan, 1 orang 1 cupak, 1 orang 1 cupak. 1 cupak. Kita nak beri lebih pada 1 cupak pada seorang. Jawapannya boleh. Boleh nak beri banyak cupak pada seorang pun boleh. Okay. Harus memberi lebih daripada 1 cupak kepada seorang miskin. Ada pun membahagikan 1 cupak makanan kepada 2 orang fakir miskin ada tidak sah. Tapi 1 cupak nak beri pada 2 orang tak boleh. Dia paling kurang orang tu terima 1 cupak. Terima lebih tak apa. Terima lebih tak ada masalah. Okay. Jadi dikira apa? Dikira bilangan cupak tu lah walaupun kita beri pada seorang. Kadang kita nak bayar fidyah. Fidyah 60 hari atau 30 hari. Kena cari 30 orang ke? Tak mesti cari 30 orang. Cari seorang, 2 orang. Seorang kita bagi 30 cupak. Ataupun seorang kita bagi 10. Ikut kita lah. Okey. Golongan yang dikenakan fidyah. Okey, pertama, yang dikenakan fidyah dan qada. Siapa dia? Selain diwajibkan qada, golongan ini juga diwajibkan membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksudkan ialah individu yang berbuka kerana bimbangkan kemudaratan pada selain dirinya. Yang pertama, orang yang kena 2 ni. Ni yang kena 2. Fidyah kena, qada pun kena. Kena ganti dan kena bayar cupak. Orang yang berbuka kerana bimbang orang lain. Contoh, bomber. Dia terpaksa makan untuk kerja menyelamatkan mangsa, contoh. Dia berbuka kerana orang lain. Maka dia ini kena bayar fidyah dan juga kena qada. Makna puasanya batal. Dia kena qada lah. Fidyah pun dia kena bayar. Ni molek juga ni kalau katakanlah orang-orang itu bekerja dalam situ ni, makna pihak majikan yang tolong bayarkan untuk dia. Itu satu benda yang mungkin boleh diproposkan
dia buat kajian ke, propose ke, makna orang-orang yang melibatkan kerja sedemikian, pihak majikan ataupun pihak tu yang tolong bayar untuk dia. Kurang-kurangnya ringanlah sikit kan. Okey. Yang kedua, perempuan hamil atau menyusu yang berbuka kerana bimbang anaknya saja. Ingat ni. Ni saya gariskan, highlightkan ni sebab apa? Sebab ini ada beza hukum. Orang yang menyusu atau hamil yang berbuka kerana bimbang diri dia. Akan ada beza. Yang ni dia buka kerana bimbang anak. Macam mana? Contohlah kita kata, dia ni perempuan ni kuat. Cuma dia bimbang kalau dia puasa juga, anak dia yang akan jadi mudarat. Dia tak dapat cukup nutrisi anak. Anak dia tak dapat cukup nutrisi. Susu untuk anak dia tak ada. Maka orang ni dia bimbang kerana anaknya saja. Maka dia kena dua. Kena qada dan juga kena fidyah. Kalau dia batalkan puasa kerana bimbang anak sahaja. Yang seterusnya, individu yang tidak qada puasa yang ditinggalkan dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya sehinggalah tiba Ramadan berikut. Ini orang yang melewatkan qada Ramadan. Jadi dia kena qada dan juga dia kena bayar fidyah. Okay. Jika terlewat qada puasa kerana keuzuran seperti sakit, musafir, hamil atau menyusukan anak, maka tidak diwajibkan fidyah melewatkan qada. Fidyah takhir tak ada. Ini soalan yang ada tanya tadi kan, pagi tadi. Dia ni patut qada puasa, tapi dia tak boleh qada. Sebab apa? Dia letih nak menyusu anak, dia musafir, dia uzur. Sehinggalah masuk Ramadan satu lagi. Orang ini dia tak ada kena qada. Tak ada kena fidyah. Fidyah melewatkan puasa tak ada. Dia kena hanya qada sahaja. Sebab dia tidak ada tempoh yang untuk dia mampu puasa. Tiba-tiba masuk Ramadan yang satu lagi, dia tak selesai lagi. Dia tidak dikenakan fidyah. Fidyah takhir, fidyah melewatkan, dia hanya perlu qada sahaja. Okay. Okay. Ini juga ada orang tanya. Ada orang tanya saya, dia kata ayah dia tinggal puasa banyaklah tahun, 3, 4, 5 tahun dah. 3, 4, 5 tahun. Jadi, ayah dia ni sakit lah, tak boleh puasa. Lepas tu dia kena bayar fidyah banyak mana? Dia kena bayar gandaan tak? Sebab 5 tahun katakanlah, dia langkah 4 tahun. Puasa pada tahun 5 tahun sebelum tu, dia langkah 4 tahun lah. Langkah 4 tahun. Maknanya dia kena ganda 4 lah. Jadi dia tanya saya, dia kata, dah banyak mana nak kena ganda ni? Jawapannya kena tengok dulu situasi. Ayah dia tadi, masa dia tinggal puasa tu, ayah dia tu boleh puasa tak? Dia kata, ayah saya uzur dah, tak boleh nak puasa. Ayah saya uzur dah, tak boleh nak puasa. Kita tolong dia. Tak? Dia tak boleh puasa. Jadi bila begitu, orang ni dia bukan tinggal puasa ni. Kerana daripada asal, dia hanya wajib bayar fidyah sahaja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Atas orang yang taklah mampu untuk puasa, dia bayar fidyah. Maka dia sekarang ni bukan kena qada. Dia tak ada qada pun. Dan dia tak ada fidyah takhir. Sebab apa? Sebab dia bukan kena qada puasa. Dia telah wajib pada awalnya bayar fidyah. Fidyah kerana tak boleh puasa. Maka bilang saja berapa hari yang dia tinggal puasa, maka setiap hari dibagi 1 cupok. Dia tidak ada fidyah gandaan lah. Dia tidak ada fidyah takhir. Sebab apa? Sebab dia bukan melewatkan qada puasa. Sebab memang tak mampu qada. Faham Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, dikenakan fidyah saja. Orang ini yang dikenakan fidyah sahaja. Orang yang termasuk dalam kategori ini ialah mereka yang telah uzur dan tidak mampu untuk berpuasa. Iaitu orang yang sakit yang tiada harapan sembuh. Orang ini dia kena fidyah saja. Orang tua yang tidak mampu puasa. Orang yang mati yang tidak sempat qada puasa yang ditinggalkannya. Sedangkan dia mampu untuk qada puasa ketika hayatnya. Ahli waris boleh memilih salah satu, sama ada membayar fidyah dengan harta si mati atau qada puasa bagi pihak si mati. Faham? Jadi katakanlah ada si mati tak qada puasa masa hidup. Tak qada puasa aja masa hidup. Jadi ahli waris boleh pilih salah satu. Dia nak qadakan puasa bagi si mati atau nak bayar fidyah. Boleh pilih lah. Okey.
Mana satu lagi? Saya khabar tak tu? Yang kena qada saja. Mana perempuan yang kena qada saja ke tak ada khabar sini? Ditulis gini ya kan? Kena fidyah. Saya sebut teruslah. Tadi kan pada yang pertama, perempuan hamil yang menyusu kerana bimbang anaknya sahaja, dia kena dua, kena qada dan fidyah. Andai kata dia bimbang kerana dirinya sahaja atau dirinya dan anak, maka orang ini hanya kena qada sahaja. Faham Orang yang kena qada siapa dia? Orang yang menyusu anaknya atau hamil. Dia bimbang dirinya sahaja atau diri dan anaknya. Faham? Selain daripada masalah ni. Maka orang ini tidak perlu bayar fidyah. Dia perlu qada saja. Yang kena fidyah dan qada ini orang yang bimbang anak dia saja. Macam mana nak tahu? Tengoklah. Kita berbuka puasa ni, orang mengandung dan juga menyusu anak dia ingat. Dia ni letih. Dok rok lalu nak menyusu anak ni. Maknanya dia menyusu anak, berbuka dan menyusu anak kerana sebab diri dia. Dia ni letih ni, kalau dok buka ni, dia pun letih. Anak dia pun tak ada susu. Maknanya dia ada bimbang pada diri dan anaknya. Maka orang ni tak perlu fidyah. Dia kena qada je. Boleh? Sama ke orang hamil. Hamil dia pun tak larat sangat dah ni. Anak dia pun takut dia bimbang bahaya. Dia pun makan berbuka. Maka dia berbuka kerana bimbang dirinya dan anaknya. Maka orang ini tidak ada fidyah. Dia kena qada saja. Boleh ni? Okey, wallahu alam. Kita berhenti situlah. Rasanya soalan berkaitan dengan qada bagi orang hamil dan juga orang menyusu tadi selesai dah kot. Ustaz, kan ada soalan yang saya terlepas. Tidak, Ustaz. Okey. Tadi ada satu soalan. Cuma itu jalan tadi, Ustaz. Jadi dia boleh berbuka lah kan? Orang yang mengandung ataupun menyusu anak boleh berbuka. Cuma dia perlu qada dan fidyah. Maka dia kena tengok dia berbuka kerana apa. Kalau dia berbuka kerana bimbang dirinya ataupun dirinya dan anaknya, maka dia perlu qada sahaja. Tapi kalau dia bimbang kepada anaknya sahaja, dia tak bimbang diri dia bimbang anak dia sahaja, maka dia kena qada dan fidyah. Okey. Baik. Ustaz mau teruskan atau kita rehat dulu? Kita dah nak hampir pukul 12 ni kan. Kalau ada soalan kita. Okey. Saya buka pada soalan. Sila. Ada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Okey, macam belum ada soalan ni, Ustaz. Tak ada. Rasa kita boleh tawakuf dulu kan. Okey. Baik. Kalau tiada soalan daripada sahabat-sahabat, insya-Allah kita berhenti dulu di sini. Kali ini rehat panjang sikit, sejam. Kita akan sambung pukul 1. Insya-Allah. Pukul 1 Pukul 1. Di sana sudah zuhur kan? Sini kami belum zuhur dalam kami zuhur dalam 12.20. Sini belum zuhur. Di sini belum zuhurnya. Jadi macam mana? Jam berapa, Ustaz? Saya boleh saja. Kita habis sampai pukul berapa? Pukul 1 sampai pukul? Pukul 1 tu sampai 2:30 lah. 1 jam setengah juga. Tapi kalau tengoklah nanti Ustaz macam mana kan. Jadi kalau sampai 2:30 lah. Boleh, tapi saya minta nanti
dalam pukul kita mulakan pukul 1 boleh saja, tapi kita berhenti sekejap lah untuk solat Zuhur di sini. Boleh Ustaz. Jadi Boleh? mungkin sampai jam 7 begitu kita ni kan Ustaz. Ya, Program. ya. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih pada Ustaz Mahdi atas pengisian untuk sesi yang kedua, dan insyaAllah kita akan sambung untuk sesi yang ketiga lah, insyaAllah pukul 1 petang. Jadi pada semua sahabat-sahabat, jangan lupa jam 1 petang kita akan mulalah. Jadi itu saja. Ada apa-apa lagi Ustaz? Tiada? Dah ada. Oke, jadi kita tangguhlah sesi kedua dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.